Orang perempuan, bank tabung haji kita nama siapa? Pemegang amanah nama siapa? Orang perempuan, penama kita siapa kat tabung haji kita? Anak. Siapa bubuh nama suami? Bubuh nama suami. Kenapa tak bubuh nama suami? Kenapa tak bubuh nama suami? Apa dia? Suami curang? Jahat betul mulut kau. Terasa aku. Dia kata kat kita tu. عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا الصراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. Apa khabar tuan-tuan muslim-muslimat, sihat semua? Ni anak-anak pun ada ni ha? Ya Allah. Awak umur tingkatan berapa bang? 14 tahun. Dan dua awak dah lupa dah umur dah. Ha? 11 tahun ni, bagusnya. 11 tahun dengan ceramah dah kan? Pakcik-pakcik dulu umur 20 dengan ceramah. Awak waktu lagi ceramah bagus. Ibu-ibu semua sihat kat belakang Khabar sihat Tuan-tuan, pertamanya terima kasih kepada pihak surau jemput saya lah. Sahabat saya Dr. Syed Syahrizan ni. Saya jemput juga dia datang kat masjid saya. Tukar lah. Cuma saya bercinta nak datang Kampang ni, ya Allah. Nak menangis maksudnya Kampang ni kan. Dulu saya kerja kat Ampang tu. Dulu saya mengajar kat Ampang. Terus saya berhenti mengajar. Bayangkanlah saya ulang alik kajang Kampang ni. Pagi-pagi mengajar tu. 6:30 pagi dah keluar dah. Oh, saya kata, ya Allah, Ampang ni. Walaupun tak jauh dengan Langat kan. Tapi sebab saya duduk kat kajang. Saya banyak jemput untuk pada malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita dapat sama-sama duduk datang kat surau semayang. Di surau ke masjid ni? Surau Jumaat ni. Tapi dari luar nampak macam masjid besar saya nampak. Sebab jarang-jarang lah ada surau ada menara besar gitu Ini mesti orang sini duit banyak Alhamdulillah, surau besar tengok. Ada candlelight macam ni. Surau ni ada macam ni kan. Surau ni je ada. Aircon pula, ya Allah, sejuk lah. Alhamdulillah lah. Nampak Nabi kata dalam hadis, orang yang menunggu solat selepas solat, lepas dia habis semayang kan, dia menunggu untuk solat yang seterusnya. Lepas habis maghrib nunggu isyak. Kata Nabi SAW, orang yang iktikaf ni dia dapat 2 doa dari malaikat.
Nabi cerita pasal malaikat. Antara ciri malaikat, la ya'sunallah. Malaikat ni tidak pernah buat dosa kepada Allah, tak nak buat maksiat. Seorang yang sentiasa iktikaf kat masjid rumah Allah ni, dia dapat 2 doa malaikat. Yang pertama, doa malaikat, Allahumma ighfir lahu, ampunkanlah dosa orang yang iktikaf. Sepanjang duduk dalam surau ni, duduklah macam mana pun, janji dalam surau. Kok terlelap lah, nak buat macam mana? Memang jenis orang kita duduk je surau mengantuk kan, nak macam mana? Layu je mata. Kenalah kat luar hujan tadi kan, dalam pula berekon layu mata je. Dia dapat doa malaikat, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dosa orang yang i'tikaf. 2, doa malaikat yang kedua, Allahumma arhamhu ya Allah, kau sayanglah orang yang i'tikaf ni ya Allah, kau jagalah dia elok-elok. Orang yang duduk dalam surau dalam rumah Allah ni, Allah jaga dia elok-elok. Tidak ada tempat yang paling selamat di muka bumi melainkan rumah Allah. Dalam hadis lain Nabi kata, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Negara yang paling Allah cinta di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Kita berada di tempat yang paling Allah Ta'ala cinta kat muka bumi. Bila Nabi kata tempat ni tempat yang paling Allah Ta'ala cinta, kena rajin, banyak habiskan masa kat sini. Kalau mati kat sini pun Alhamdulillah. Mati tempat yang paling Allah Ta'ala cinta. Manalah tahu, kok malam ni diorang mati kat sini. Harap bukan saya lah, harap tuan-tuan lah kan. Saya nak ceramah lagi kan. Yang penting tuan-tuan, syukurlah Allah pilih kita datang kat sini ni. Tak semua orang Allah bagi dia kelebihan dan kesempatan masa tu. Ya? Dan malam ni pula nak cerita pasal Isra Mi'raj ni. Hari ni 27 Rejab lah kan. Kiranya malam tadilah Isra Mi'raj, betul? Malam tadilah Isra Mi'raj. Okay, masjid saya pun malam ni sepatut buat Isra Mi'raj punya sambutan, tapi ceramah tak ada. So kami buat maulid malam ni, ceramah ni Senin depan, Selasa depan. Ceramah adalah, bukan tak ada kan, tapi buat lain lah waktu. Malam tadi Isra Mi'raj yang berlaku pada malam 27 Rejab. Tuan-tuan muslimin muslimat, ayah ibu semua, ada beberapa ayat Al-Quran menceritakan tentang Isra Mi'raj. Nanti kalau rajin balik ni boleh tengok. Buka Quran lepas isyak ni kan, balik rumah tengok 3 ayat ni. Pertama surah Al-Isra, ayat pertama. Ayat ni famous, orang selalu baca. Kedua surah Al-Isra juga, ayat 60. Yang ketiga surah An-Najm, ayat 13 hingga 18. So 3 ayat ni cerita pasal Isra Mi'raj. Malam ni saya nak baca ayat pertama surah Al-Isra. Ni yang famous, yang banyak orang sebut. Okay. Jadi saya ingat, saya cadangkan, saya baca sikit, tuan-tuan ikut sama-sama dengan saya, boleh? Ya, baca sama-sama. Nanti takut tertidur. Ikut saya baca sama Suara tu kuat sikit, kita baca sama-sama insya-Allah. Baik, kita baca sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. Anak-anak kena kuat-kuat sikit Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat anak-anak, kuat-kuat dek, kuat-kuat baca dek. Lepas ceramah ni ada makan tak? Perlahan tak ada makan kau sekarang. Kuat-kuat sikit tau. Okay, ikut saya baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baik, tengok maksud dia apa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mulakan ayat ni dengan kalimah maha suci Allah. Kalau ikut ulama tafsir, kalau jumpa dengan ayat yang dimulakan dengan maha suci Allah, selepas daripada ayat tu, selepas dimulakan dengan maha suci Allah, cerita lepas tu semua cerita luar biasa. Semua cerita yang tak boleh faham secara direct, literal tak boleh. Dia perlu kepada penceritaan bagi orang faham. Ada ayat direct terus faham, yang ini tak boleh. Kemudian banyak ayat lepas subhanallah mesti luar biasa. Allah ajar kat kita, kalau nampak benda luar biasa, sebut subhanallah. Pergi luar negara, tengok sungai dia, kami cantik betul sungai dia. Ikan dia melompat-lompat keluar gitu, jernih betul air dia, bukan hijau lagi dah, biru. Bukan sangat biru, hijau, macam hijau biru dah. Tengok dia punya pokok kan, hijau, kuning, semua color ada. Benda pertama, subhanallah. Itu Allah Ta'ala ajar. Tengok bangunan, pelik semacam bangunan ni. Jarang jumpalah bangunan gini. Subhanallah. Awak naik kereta, berhenti kat traffic light, orang lalu lalang ni tak, dekat depan tu. Tengah tengok orang lalang tu, nampak seorang perempuan, lawa betul perempuan tu. Cantik sangat. Tak pernah nengok cantik dia. Bila nengok je sebab apa anak-anak semua? Subhanallah. Cantik. Allah ajar kita. Benda ajaib, benda cantik, luar biasa, subhanallah. Samalah cerita Isra' Mi'raj ni. Luar biasa cerita ni. Luar biasa cerita ni. Yang cerita ni tuan-tuan, kalau kita hidup zaman Nabi hari tu, hari ni hidup zaman Nabi kan, belum tentu kita percaya cerita ni. Belum tentu. Sebab tu peristiwa Isra' Mi'raj ni, lepas sahabat semua tahu kan, barulah Nabi kenal siapa betul-betul beriman dengan Nabi, siapa munafik, siapa kufur. Nabi nampak, oh gini orangnya. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi balik dari Isra' Mi'raj ni kan, antara orang pertama yang Nabi jumpa, Abu Jahal. Abu Jahal Nabi jumpa. Abu Jahal kata kat Nabi, Muhammad gimana semalam pergi Isra' Mi'raj? Kemana perginya? Dekat Palestin. Lepas tu naik ke langit, turun balik. Kau pergi bila? Lepas Isyak. Sampai balik sini bila? Sebelum subuh. Apa kata Abu Jahal dengar cerita tu, gelak dia, memang tak tahan lah cerita dia. Kelakar betul kau ni Muhammad, dia kata. Oh, bang, berimpit sangat kat pintu tu bang, main ke tengah sikit bang. Tipu itu sangat tu. Kan runtuh lah pintu tu sekarang bang. Main ke tengah sikit. Tuan-tuan, Abu Jahal dengar cerita Nabi kan. Muhammad cerita lagi, Muhammad aku nak dengar. Nabi pun cerita. Semayang kat Palestin, kat Masjidil Aqsa, naik ke langit semua. Tergelak-gelak Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Muhammad, nak tak besok kalau aku panggil semua orang Mekah dengar cerita kau? Abu Jahal, dia tunggu peluang nak bahan Nabi. Dia tunggu peluang nak bahan Nabi je.
Setakat ke hari ni, sebelum cerita Isra Mi'raj, semua orang percaya Nabi. Nabi tak pernah menipu, tuan-tuan. Kalau baca kisah Nabi ni kan, yang menggelarkan Nabi Al-Amin ni bukannya Nabi, bukannya Allah. Yang gelarkan Nabi Al-Amin ini orang Mekah. Musyrikin Mekah ni yang gelarkan dia, yang sangat amanah ni. Sebab Nabi tak pernah menipu. Orang pesan kat Nabi jaga barang, Nabi jaga elok-elok. Sebab tu Nabi ni tak pernah ada cerita buruk pasal Nabi, tak pernah ada. Tapi masuk cerita Isra Mi'raj, Abu Jahal nak gunakan cerita ni nak menjatuhkan Nabi SAW. Pada Nabi, panggil semua orang, kata Nabi. Sebab memang Allah perintahkan Nabi untuk cerita kat kita semua. Memang Allah perintahkan Nabi cerita kat semua orang. Jangan sorok cerita ni. Biar kau kenal Muhammad, siapa beriman dengan kau. Biar kau kenal Muhammad, diorang tak percaya, diorang percaya tak percaya cerita kau. Cerita ni tuan-tuan pelik, luar biasa. Lebih kurang macam ni Nabi cerita dalam Al-Quran, ditafsirkan oleh ulama. Dalam hadis Nabi cerita. Tuan-tuan muslimin muslimat, pada satu malam Nabi tidur, malam 27 Rejab ni Nabi tidur. Ada pendapat mengatakan Nabi tidur dekat rumah. Ada pendapat menyebut Nabi tidur dekat tepi Kaabah bersama dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni siapa? Sepupu Nabi. Ya. Dan juga bersama dengan pakcik Nabi, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dua-dua ni umur dengan Nabi tak banyak beza pun. Dia orang tidur kat tepi Kaabah. Ada kata dekat rumah. Cerita ni macam-macam riwayat, tapi semuanya cerita itu betul. Yang Nabi tidur dekat Kaabah daripada riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Tuan-tuan, masa Nabi tidur tu, datanglah malaikat Jibril dan juga Mikail. Apa dia buat tuan-tuan muslimin muslimat? Dia bangkitkan Nabi SAW. Dan masa itulah dia belah dada Nabi. Nak ceritanya, dada Nabi ni bukan kali pertama pernah kena bedah. Kalau siapa baca sirah Nabi, dada Nabi ni pernah dibedah sebanyak 3 kali. Bila kali pertama dada Nabi dibedah? Masa Nabi kecil-kecil, umur Nabi 4-5 tahun. Adik pernah dengar tak cerita Nabi pernah kena bedah masa kecil? Tak pernah kan? Dah dengar tak? Kau angguk je, pernah kan? Bagus, kau cerita kat dia. Apa cerita tu? Adik pernah dengar tak Nabi pernah kena bedah dada? Pernah kan? Masa tu Nabi dengan siapa? Tak dapat makan lah kau lepas ni. Nabi ni, masa tu yang jaga Nabi Halimatus Sa'diyah. Nabi punya perjanjian dengan Halimatus Sa'diyah ni kan ibu susuan Nabi kan? Pernah dengar kan Halimatus Sa'diyah kan? Siapa lagi ibu susuan Nabi selain daripada Halimatus Sa'diyah? Ada seorang lagi. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak nama seorang perempuan namanya Suhaibah? Pernah dengar tak? Suhaibatul Aslamiyah. Dia ni siapa? Dia ni hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Suhaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Ni cerita masa maulud Nabi hari itulah cerita. Itu ibu susuan Nabi tu. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Kan Nabi kan masa kecil disusukan dekat kampung kan. Halimatus Sa'diyah nyusulkan Nabi. Ceritanya janji dengan Aminah mak Nabi 2 tahun je nyusulkan anak. Lepas 2 tahun pulangkan balik. So dipulangkan balik Nabi kepada Aminah mak Nabi. Masa pulangkan tu Halimatus Sa'diyah kata apa? Dia kata dekat Aminah, aku ni sayang sangat dekat Muhammad. Boleh tak bagi aku jaga lagi Muhammad? Sayang kat dia. Aminah kata apa? Jagalah Halimah, kau nak jagalah. Jagalah Halimah Nabi ni. Masa umur Nabi 4 atau 5 tahun, berlaku satu peristiwa yang menakutkan. Masa Nabi tengah main dengan kawan-kawan Nabi, datang malaikat. Baringkan Nabi, belah dada Nabi. Keluarkan hati, cuci hati Nabi tu. Masa belah tu, kawan-kawan Nabi duk menengok. Semua lari takut. Pergi jumpa Halimatus Sa'diyah. Makcik, Muhammad mati dibunuh, dia kata. Mau tak takut, dek? Kau tengok orang kena belah dada kan? Kau tengok orang ni cucuk pun dah takut kan? Ni belah dada, lari jumpa Halimatus Sa'diyah.
Tak lama lepas tu Nabi pun balik. Masa Nabi balik tu pucatnya muka Nabi. Halimatus Sa'diyah dah takut dah. Nak tak nak, last sekali dia pulangkan balik Nabi dekat Aminah. Aminah pun duk tengok, ni apa hal Halimatus Sa'diyah pulangkan balik ni? Hari tu beria orang nak jaga kan. Tiba-tiba pulangkan balik, Aminah tahu mesti something wrong berlaku dekat Muhammad ni, dia kata. Tapi Aminah ni Allah dah bagi dia ilham dalam mimpi yang Nabi tidak akan diapa-apakan. Itulah kali pertama hati Nabi dibedah. Hati Nabi juga dibedah masa bila, tuan-tuan? Sewaktu Nabi menerima wahyu yang pertama dalam gua Hira. Sebelum dapat wahyu dibelah. Yang ketiganya inilah peristiwa Isra Mi'raj, dibelah dada Nabi SAW. Masa dibelah tu, tuan-tuan muslimin muslimat, apa yang berlaku? Dibedah dada Nabi oleh Jibril dan dibantu oleh Mikail. Ini hadis Bukhari, riwayat Imam Ahmad. Masa dibedah tu kan, dikeluarkan hati Nabi. Masa tu malaikat bawa apa? Dia bawa dalam bekas daripada emas, air Zam-Zam yang mengandungi iman dan juga hikmah. Dikeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dibedah dada Nabi? 3 kali bedah ni. Anak-anak, kenapa malaikat bedah dada Nabi sebelum pergi Isra Mi'raj? Kenapa dicuci hati Nabi? Kenapa malaikat cuci hati Nabi? Tuan-tuan, dia ibrah, cerita ni ibrah pengajaran nak ambil kan. Cerita ni banyak orang dengar. Tuan-tuan dengar cerita dari Nabi kena bedah ni pun dah banyak kali, betul tak? Ceritanya kenapa Allah kata dekat malaikat cuci hati Nabi? Sebab kotor ke hati Nabi? Tadi saya ceramah dekat hospital HP UPM, hospital pengajar UPM, dengan doktor, dengan nurse lah tadi. Saya tanya nurse tu, kenapa hati Nabi dicuci? Sebab nak bersihkan ustaz. Jahat mulut kau, ingat kotor ke hati Nabi tu, kata. Kau kata cuci nak bersihkan, ingat kotor ke hati Nabi nak kena bersihkan? Kotor ke hati Nabi? Jangan cakap hati Nabi kotor, bersih hati Nabi. Yang patut kena bedah cuci hati tu kita, betul? Malam ni bedah hati masing-masing, dicuci. Hati Nabi tak payah bedah pun. Tuan-tuan muslimin muslimat, hikmahnya di 2 sebab. Yang pertama, Nabi selepas dibelah hati Nabi ni, Nabi nak bawa malaikat nak bawa Nabi pergi jumpa siapa? Jumpa Allah kan? Allah ajar kat kita, setiap kali nak bertemu dengan Allah, hati kena bersih. Hati kena bersih. Semayang isyak sekejap lagi, hati bersih. Nak bersih hati mulakan dengan apa? Wuduk, jaga elok-elok. Sebab tu wuduk jaga sempurna, elok-elok. Jaga sunat wuduk. Air jangan bazir, basuh sempurna elok-elok wuduk ni. Buat bersih-bersih. Wuduk jaga elok-elok. Yang kedua, tuan-tuan, nak bersih hati tadi ni, nak bertemu dengan Allah. Kalau Nabi pun dibersihkan hati sebab nak bertemu dengan Allah, sedangkan hati Nabi tak kotor pun bersih. Kita ni lagi kena bersih hati. Sebab tu bisa sembahyang, masa sembahyang tu, bila sembahyang berjemaah tu kan, sangka baik dengan orang sebelah. Sebab tu kena rapatkan saf elok. Rapat saf bukan berimpit, rapat je saf tu. Bukan nak kata sampai belaga kaki tu, tak. Rapat je. Jemaah itulah. Nak biar bersih hati. Yang kedua, kenapa hati Nabi dicuci, dibersihkan? Sebab malaikat nak bawa Nabi ni tengok banyak benda-benda yang luar biasa. Al-Quran kata apa? Al-Quran kata apa? Dibawa Nabi ni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan dekat Nabi ni tanda-tanda kebesaran Allah. Macam-macam Nabi nampak. Syurga, neraka Nabi nampak. Nak bagi kuat hati Nabi, jangan takut. Nak bagi kuat. Tuan-tuan muslimin muslimat, Isra Mi'raj berlaku pada waktu malam kan? Kenapa bawa waktu malam? Kenapa tak bawa waktu siang? Kalau bawa waktu siang, tak namalah mukjizat. Orang nampak, oh Muhammad naik buruk, tak rasa apa. Sebab tu buat malam. Yang keduanya malam, waktu sesuai untuk beribadah. Isra Mi'raj adalah proses ibadah.
Sebab tu malam banyak kena ibadah, banyak qiyamul lail. Sebab tu malam ditetapkan oleh Allah ibadah kepada Allah. Kalau boleh antara maghrib isyak jangan kacau dengan benda lain. Pergi surau semayang, dengar kuliah, jangan kacau. Melainkan memang betul-betul legend ada orang datang rumah, keluarga, kematian, kemalangan, nak pergi klinik, tu cerita lain. Yang lain spend masa betul-betul untuk ibadah. Ambil ibrah Isra Mi'raj. Tuan-tuan muslimin muslimat, lepas baring Nabi, dah cuci hati Nabi, dibawalah Nabi pergi Isra Mi'raj. Tuan-tuan muslimin muslimat, kata Allah, Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Siapa bawa Nabi? Allah bawa Nabi. Tuan-tuan pernah baca tak jarak antara Mekah dengan Palestin berapa kilometer jarak tu? Tuan-tuan muslimin muslimat, jarak Mekah Palestin ni lebih kurang 2,500 kilometer. 2,500 kilometer. Kalau kita naik kereta 2,500 kilometer, agak-agak berapa jam baru sampai? Nak fikir Palestin payah kan? Fikir balik Kelantan cukup. Malam ni jam teruk dekat highway kan, orang balik kampung. Kita ke Kelantan lebih kurang 450 km, lebih kurang. Lajak sikit sampai dekat Siam 500 km. Kalau malam ni balik 12 jam, 16 jam, 20 jam tak lari. Perjalanan biasa balik Kelantan lebih kurang 7 jam ke 8 jam. Ambil lah 8 jam, campur berhenti minum dekat RNR, nak buang air semua. Ambil 8 jam. Untuk 500 km 8 jam. Patah balik 500 km 16 jam. Kan? Itu dah 16 jam. 2,500 km jarak dia bagaimana? 5 kali ulang alik betul? 8 kali 5, 8 jam kali 5 lebih kurang 40 jam. 40 jam tu lebih tak 24 jam. Kalau naik kereta maknanya lebih kurang 2 hari baru sampai Mekah ke Palestin. Ni cerita Palestin, Mekah Palestin. Zaman Nabi dia kereta tak? Tak ada. Apa kenderaan dia orang? Unta, kuda, betul? Kata ulama, kalau naik unta Mekah ke Palestin 30 hari. Patah balik 30 hari. Tapi malam tu Nabi buat sekejap je. Mulanya bila? Lepas isyak Nabi tidur. Bukan sampai Palestin je. Nabi naik ke langit, turun balik dekat Palestin, patah balik ke Mekah. Tuan-tuan dan perempuan, tempat tidur Nabi tu, mula Nabi bangkit, pergi ke Palestin, naik ke langit, patah balik. Tempat tidur Nabi tu masih lagi rasa panas-panas lagi. Maknanya apa? Yang Nabi pergi tu bukan separuh hari, bukan satu malam, bukan separuh malam, sekejap sangat daripada malam. Sempat tempat tidur Nabi masih panas lagi. Macam tuan-tuan duduk ni kan bila duduk bangkit rasa panas tempat punggung tu kan. Macam itulah Nabi. Sekejap sangat kan. Cerita ni lah yang orang Mekah tak percaya. Kau biar betul Muhammad. Mana ada orang pergi satu malam? Tak ada. Kalau naik unta 30 hari, pergi 30 hari balik. Engkau buat malam macam ni, siapa percaya dekat kau Muhammad? Abu Jahal puas dia gelak Nabi. Nabi kata apa? Tak. Aku pergi ni kata Nabi, bukan naik unta. Aku naik burak kata Nabi. Terkejut orang Mekah, burak? Tuan-tuan pernah dengar tak nama burak sebelum ni? Burak ni dengar cerita Isra Mi'raj betul? Tuan-tuan muslimin muslimat, bila Nabi kata aku nunggang burak, orang Mekah kata apa? Burak? Tak pernah dengar nama burak ni. Nabi pun cerita burak tu macam mana. Burak ni kata Nabi, dia ni binatang kecil sikit dari barol, besar sikit dari kuda. Barol lagi tak pernah jumpa tak? Mana pernah dengar nama binatang tu barol? Mati tak pernah jumpa. Kuda pernah jumpa tak? Pernah kan? Burak besar sikit dari kuda, kecil sikit dari barol.
Mungkin besar keldai lah kot kan. Cinta dah lebih kurang. Kita tak nak cerita pasal fizikal dia. Kita nak cerita langkah dia, tuan-tuan. Nabi kata, betul dia kecil gitu. Tapi langkah dia, langkah pertama dia, seluas mata memandang. Macam mana seluas tu, tuan-tuan? Mudah cerita ginilah. Pergi naik bangunan yang paling tinggi. Paling tinggi naik bangunan, tengok mata kita, tempat yang paling jauh mata kita boleh memandang. Yang paling jauh mata kita boleh memandang, katalah bukit sana kita nampak tu kan, itulah langkah pertama buruk. Kalau dah macam itulah langkah buruk, tuan-tuan, tak ke sekejap sampai, betul. Cumanya Nabi tak boleh tunjuk buruk tu dekat orang Mekah, tak boleh. Sebab buruk tu binatang dalam syurga. Dalam syurga je. Bawa keluar sekejap je untuk Nabi naik. Itu pun Jibril nak naik, nak nunggang buruk ni, menggelepar buruk, dia tak bagi Jibril naik. Yang boleh naik Nabi je. Istimewa tak Nabi. Sebab tu peristiwa Isra Mi'raj ni, Nabi dapat gelaran Habibullah, kekasih Allah. Kekasih Allah Nabi ni. Kalau Nabi kekasih Allah, kita ni umat kekasih Allah. Besarnya kedudukan kita, tuan-tuan puan-puan, muslim-muslimat. Kita ni umat kekasih Allah. Sayang tak sayangnya Allah dengan kita ni. Nabi ni, tuan-tuan, kalau baca kisah Nabi, dengan air mata Nabi ni. Nabi SAW satu hari, satu malam, Nabi menangis tergesak-gesak. Nabi nangis. Nabi nangis sebab apa? Nabi jumpa dengan satu ayat dalam Al-Quran, tak silap saya ayat 118 surah Al-Ma'idah. Nanti tuan-tuan cari dalam Al-Quran, bagus ayat tu. Ayat itu adalah pengaduan Nabi Isa alaihi salam kepada Allah. Buka ayat 118 surah Al-Ma'idah, bagaimana Nabi Isa alaihi salam mengadu kepada Allah Ta'ala. Apa mengadunya Nabi Isa kepada Allah? Wahai Allah, jika engkau mengazabkan mereka, yakni umat aku, ya Allah, itu keadilan engkau. Tapi kalau engkau memaafkan mereka, ya Allah, engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Betul tak ayat tu? Cuba tengok. Saya pun tak sempat nak tengok juga kan. Tapi lebih kurang macam itulah ayat dia. Tuan-tuan, Nabi baca ayat tu. Ayat tu Nabi Isa, seumpama Nabi Isa ni menyerahkan apa nak jadi dekat umat dia kepada Allah. Ikutlah Allah, kau nak buat apa dekat umat aku, ya Allah. Tahu kan kisah Nabi Isa? Nabi Isa diburu oleh umatnya untuk disalib, untuk dibunuh. Akhirnya apa Allah Ta'ala buat dekat Nabi Isa? Dia angkat Nabi Isa bawa ke langit kan. Nabi yang belum mati lagi, Nabi Isa AS, ia akan turun ke bumi bila akhir zaman ni, tuan-tuan. Nabi Isa ngadu dekat Allah, ya Allah, aku berlepas dengan umat aku, ya Allah, buatlah apa nak buat, ya Allah. Nabi baca ayat tu, tuan-tuan, ya ibu semua, Nabi menangis. Ya Allah, aku tak nak jadi macam Nabi Isa, aku tak nak biarkan umat aku, ya Allah. Bagi aku sesuatu, ya Allah, yang aku boleh jamin umat aku, ya Allah. Nabi takut. Allah Ta'ala nampak Nabi menangis. Allah hantar malaikat Jibril pergi jumpa Muhammad. Tanya Muhammad, kenapa menangis? Tuan-tuan, Nabi menangis. Allah tahu tak kenapa Nabi menangis? Allah tahu, takkan Allah tak? Takkan Allah maha mengetahui. Tapi kenapa Allah hantar malaikat Jibril tanya dekat Nabi? Supaya cerita yang Nabi menangis itu sampai kat kita. Kalau setakat untuk Allah Ta'ala saja, tak perlu Jibril tanya. Yang Allah perintahkan Jibril suruh tanya, bila Nabi jawab benda tu daripada soalan Jibril, dia akan jadi hadis Nabi sampailah kat kita. Sebab tu Allah nak Jibril tanya dekat Nabi. Nabi cerita dekat Jibril, aku takut Jibril. Aku tak nak umat aku dibiarkan begitu. Aku nak jaga umat aku elok-elok. Tuan-tuan, Jibril tahu cerita Nabi. Balik jumpa Allah, ya Allah, Muhammad beritahu gini, sekian-sekian beritahu. Dia baca ayat tu.
Dia takut benda tu berlaku dekat umat dia. Muhammad dia tak nak tinggalkan kita bersendirian. Nabi Muhammad tak nak biarkan kita. Nabi nak bantu kita sampai hari kiamat. Lepas pada tu turun satu surah, surah Wad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Turun ayat tu dekat Nabi sampai ayat yang kelima. Jibril bagi tahu dekat Nabi, berulang kali dibacakan ayat tu, wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'ti Muhammad wala sawfa yu'tika. Allah bagi kepada engkau Muhammad, rabbuka fatarda. Allah bagi kepada engkau Muhammad satu peluang kepada engkau Muhammad untuk engkau buat sesuatu kepada umat kau sampai kau puas Muhammad. Kau buatlah apa pun untuk umat kau sampai kau rasa puas Muhammad. Kau nak bantu umat kau, kau bantulah sampai kau puas Muhammad. Yang ni Allah bagi special dekat Nabi. Sebab Allah Ta'ala tahu sayang sangat Allah dekat Nabi. Berhenti azan tu. Berhenti azan sekejap InsyaAllah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hazihi sayyidina Muhammad wa ba'asumak. Lakin la takhlif ya rahmah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat. Allah turunkan ayat yang kelima kepada Nabi dalam surah Ad-Duha itu, dan Muhammad, Allah berikan kepada engkau ni satu perasaan rasa puas dengan umat kau. Masa bila benda itu berlaku tuan-tuan muslimin muslimat? Berlaku pada hari kiamat, yang tidak Allah berikan kepada Nabi yang lain. Itu namanya syafaat. Syafaat. Tuan-tuan muslimin muslimat, hari kiamat nanti, sesebok-sebok kita hari kiamat, kita sibuk hari kiamat, kita nak menyelamatkan diri masing-masing hari kiamat kan. Tapi yang paling sibuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itu Allah dah kata dekat semua Nabi, semua Nabi Allah kurniakan kepada mereka mimbar yang diperbuat daripada emas dalam syurga. Allah kata dekat Nabi semua masuk semua dalam mimbar, duduk masuk dalam syurga, duduk kat mimbar masing-masing. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangguhkan duduk kat sana. Apa Nabi buat? Nabi membelakangkan syurga tuan-tuan. Nabi nengok kita lalu dekat atas tiang sirat. Nabi nengok seorang-seorang. Siapa aku nak selamatkan? Siapa aku nak bantu? Nabi temu dengan Allah. Ya Allah, aku nak bantu dia, ya Allah. Kata Nabi, semua Nabi Rasul menghabiskan doa di dunia, aku simpan untuk doaku di akhirat, untuk hamba, untuk umatku, kata Nabi. Tuan-tuan muslimin muslimat, kata Allah, Muhammad, kau bantulah umat kau sepuas hati kau Muhammad. Nabi yang paling sibuk pada hari kiamat mencari kita ni, siapa nak dibantu. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, siapa nak dapat bantuan Nabi, nak dapat bantuan Nabi, antaranya dekat atas titian sirat. Antara amalan yang Nabi sebut, titian sirat ni cerita dia panjang lebar. Titian sirat ni, atas titian sirat perjalanan mengambil masa 15,000 tahun. Cerita tu panjang saya nak ringkas saja. Yang panjang tu nanti kita akan cerita pada kuliah akan datang insya-Allah. Ceramah lain lah Ustaz. Tuan-tuan, Nabi kata man hafaza ala salawatil maktubati fi jamaah. Siapa jaga solat 5 waktu berjemaah. Solat awal waktu 2 buat berjemaah. Datang surau semayang. Dia berjaya melintasi titian sirat kalbarqil lami', seperti kilat yang menyambar. Ni amalan Nabi ajar kita. Dekat situlah Nabi akan tunggu kita. Kenapa Allah bagi kelebihan dekat Nabi? Sebab Nabi kekasih Allah. Dan kenapa Allah bagi kelebihan pula kat kita? Sebab kita umat kekasih Allah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah angkat kedudukan Nabi Muhammad. Engkau pergi ke Palestin menunggang buruk, sekelip mata sampai tuan-tuan. Tapi orang Mekah tak percaya. Kenapa tak percaya? Selagi mana tak nampak, selagi tu tak percaya. Itulah masalah. Tuan-tuan, iman ni benda yang tak nampak. Tapi semayang je, kau takkan nampak pahala betul. Kita sembahyang sebab nak dapat redha, nak dapat pahala. Nampak tak redha? Tak nampak redha. Nampak tak pahala? Tak nampak pahala. Tapi kenapa sembahyang? Yakin dengan Allah. Samalah peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi tak boleh buat tunjuk buruk tu kat mana. Cukup percaya. Masa itulah, masa Nabi cerita dekat orang Mekah, Abu Bakar tak ada. Orang cari Abu Bakar. Abu Bakar, ni apa cerita kawan kau Muhammad ni? Apa cerita pula? Muhammad ni cerita, tadi, malam tadi, dia pergi sekian. Kau bayangkanlah, dia pergi lepas isyak, sebelum subuh dah balik. Kau nak percaya ke Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar dekat Abu Jahal? Abu Jahal, Muhammad ni, kalau dia buat lebih cepat daripada tu pun aku percaya. Jangan cakap satu malam. Kalau dia buat sekelip mata pun aku percaya, kata Abu Bakar. Subhanallah. Ni namanya iman tuan-tuan. Duk mana kuatnya iman ni? Ni kat masjid, kat surau ni lah nak bentuk iman. Al-masjidu baitu kulli taqiyin. Kata Nabi, masjid tempat dibentuknya orang bertakwa. Ni lah masjid. Nak bagi kuat iman kita tu. Nabi pergi kat sana. Muslimin muslimat. Sampai dekat Palestin.
Ya Allah, Nabi tengok ramainya manusia. Dipanggil semua Nabi dan Rasul, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Semua berkumpul. Semua berkumpul. Nabi tak nak jumpa Nabi Adam. Tengok Nabi Adam, besarnya Nabi Adam. Nabi Adam ni kan tinggi, 60 hasta tinggi dia. 60 hasta. Ini hasta. Kira 60 besar mana Nabi Adam? Besar-besar manusia Nabi Adam. Jumpa semua orang. Yang lagi bestnya apa? Nak sembahyang. Wallahualam, tak tahu sembahyang apa. Mungkin sembahyang sunat, tak disebut secara spesifik. Dipanggil Nabi Muhammad jadi imam. Oi, terkejut Nabi. Nabi Adam kan ada kan? Ini kemuliaan Nabi kita, tuan-tuan. Nabi bertemu dengan semua Nabi. Apa persamaan Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain? Nabi Musa, Nabi Isa, apa persamaan? Persamaan dia satu. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah uji dengan ujian yang sangat berat, Nabi sebelum ni pun Allah Ta'ala dah uji dah. Apa yang tak diuji dekat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, semua Nabi, Nabi Nuh, semua dah diuji. Muhammad, hari ini engkau bertemu dengan abang-abang ayah engkau yang ujian dia sama dengan kau Muhammad. So jangan bersedih Muhammad. Tuan-tuan, cara Allah Ta'ala pujuk Nabi. Dengar cerita Nabi ni macam mana. Macam mana ujian dia dulu. Sebab tu kena sabar Muhammad. Nabi ajar kat kita. Ada 7 perkara kena ambil iktibar. Nabi kata, kalau nak ukur nikmat, jangan ukur dengan orang yang lebih baik daripada kita. Ukur dengan orang yang lebih teruk daripada kita. Supaya rasa bersyukur. Engkau kira beruntung, ada juga rumah. Orang tu rumah dia dah hanyut banjir hari tu. Ada gak kereta. Walaupun kecil kereta, dia gak kereta orang tu naik motor berhujan berpanas dia. Nabi ajar, biar bersyukur. Benda sama Allah Ta'ala buat dekat Nabi Muhammad. Kau jumpa Nabi-Nabi tu, dengar cerita dia. Tapi apa perbezaan pula? Persamaan semua diuji. Perbezaan dia apa? Satu saja. Nabi jadi imam untuk Nabi-Nabi yang lain. Sebab tu Nabi digelar Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi. Tuan-tuan, kalau Nabi kita penghulu segala Nabi, kita juga penghulu segala umat, tuan-tuan. Sebab tu walaupun kita umat yang terakhir hidup dekat muka bumi, tapi kita umat pertama masuk ke syurga. Atas sebab Nabi SAW. Tuan-tuan, ni Nabi SAW yang banyak orang lupakan Nabi, yang banyak orang tinggalkan sunnah Nabi, yang Nabi ajar kepada kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris para Nabi. Muliakan ulama. Berapa ramai hari ni orang menghina ulama, tuan-tuan. Mufti pun orang hina. Nabi ajar kita muliakan ulama. Nabi dah tak ada bergantung hidup dengan ulama. Muliakan ulama. Hari ni orang dicaci makinya ulama. Hari kiamat kau nak bertemu dengan Nabi, kau kena melalui ulama tu tadi. Tapi dengan ulama kau dah bermusuh, siapa nak bawa kau bertemu dengan Nabi SAW? Nabi, tuan-tuan, imam kepada Nabi-Nabi yang lain. Berlaku di Palestin, tempat yang hari ini berlaku peperangan, tuan-tuan. 3 masjid Nabi suruh kita pergi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Ada rezeki pergilah Masjid Aqsa. Pergi tengok kat sana, tuan-tuan. Akhir zaman, bagaimana Allah Ta'ala akan kembalikan penguasaan Masjid Aqsa kepada umat Islam satu hari nanti. Sampai kat sana, tuan-tuan, muslimin muslimat. Lepas tu tinggal buruk kat sana, nama naik ke langit. Naik ke langit. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kenapa Allah Ta'ala bawa Nabi pergi Isra Mi'raj? Kenapa? Ringkasnya 2 sebab. Pertama, Allah nak bertemu dengan Nabi sebab Allah nak pujuk hati Nabi. Kenapa nak pujuk hati Nabi ni? Tuan-tuan, muslimin muslimat, mari kita dengar sikit cerita. Apa peristiwa yang berlaku sebelum berlakunya Isra Mi'raj. Ni boleh sambung lagi sikit tak ni? Boleh tak? Ni Isra Mi'raj cerita satu malam.
Takkan ceramah setengah jam kan? Ya tak? Datang jauh dari Kajang. Perut saya pun lapar. Oi, perut lapar jangan main-main. Tak sempat nak makan, takut lambat. Rumah saya tanya, bang dah makan belum bang? Tak sampai nak makan pun dah. Nak makan kat surau Darussalam. Sebab dengan cerita ada kambing. Sempat tak sembelih kambing? Oh, tak sempat. Tak sempat, tak apa. Besok Maulud Nabi lah. Jemput saya main kambing. Nasi ayam je kan. Taklah gurau. Bagi saya masa sikit boleh cerita. Paling lewat saya habis 9 suku paling lewat, boleh tak? Sikit paling lewat 9 suku. Tolonglah tolong. Ni mengayu lah. Saya tuan-tuan, saya kalau Dr. Syed Syarizan panggil saya untuk ceramah, saya tak boleh tolak lah, senang cerita lah. Saya tak boleh tolak, susah sikit. Walaupun jauh saya datang jugalah. Sama juga dia. Dia pun nak tolak saya panggil pun tak boleh juga. Kami ni sama-sama susah masa PKP dulu. Sama-sama susah lah. Dapatlah dengan dia. Kan? Dia dapat kerja kat Ibad Mufti tu, saya seronok sangat lah saya kata. Tahniah lah saya kata. Memang baiklah, baik. Dia kan orang baik kan. Garang pun boleh tahan kat dia tu. Baik-baik pun garang juga tu. Tuan-tuan kita cerita sikit. Apa yang berlaku sampai Allah Ta'ala panggil Nabi untuk bertemu dengan Allah. Kenapa sampai nak pujuk hati Nabi ni? Muslimin muslimat. Satu, tuan-tuan muslimin muslimat. Sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, berlaku 1 tahun tu namanya tahun duka cita. Kenapa duka cita? Kan berlaku kematian kan? 2 orang yang paling Nabi sayang. Siapa 2 orang tu? Satunya Sayyidatina Khadijah, isteri pertama Nabi ni. Allah, Nabi sedih sungguhlah. Mula-mula yang meninggal tu Abu Talib. 3 hari selepas itu adalah Sayyidatina Khadijah. 3 hari. Selang 3 hari. Abu Talib ni mati, sedihnya Nabi. Sangat sedih. Tuan-tuan, kenapa dia sedih? 2 sebab Nabi sedih. Yang pertama, tak ada siapa yang melindungi Nabi. Abu Talib pemimpin dekat Mekah kan? Tak ada siapa berani sentuh Nabi. Abu Talib kata taklah. Sebab dia ketua. Lepas Abu Talib mati, siapa nak jaga Nabi? Yang kedua, yang paling Nabi sedih, Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Yang tu lagi sedih. Sepanjang hayat Nabi, Nabi banyak habiskan masa dengan Abu Talib. Dengan ibu Nabi, umur Nabi masa kecil sampai 4-5 tahun, Halimatus Sa'diyah jaga Nabi kan. Lepas tu sekejap je Aminah jaga Nabi. Umur Nabi 6 tahun, mak Nabi pula mati, betul. Sebab tu jarang kita dengar cerita Nabi dengan mak Nabi. Jarang kita dengar cerita. Kenapa jarang dengar cerita? Sekejap sangat Nabi dengan mak. Dengan Halimatus Sa'diyah 4 tahun. Lepas tu Nabi dijaga oleh Datuk Nabi Abdul Muttalib sampai umur Nabi 8 tahun. 2 tahun. Sebab tu cerita Abdul Muttalib pun tak banyak, sikit je. Yang lama Abu Talib. Bermula umur Nabi 8 tahun sampai Nabi berkahwin, sampai Abu Talib mati. Oi, sayang Abu Talib ke Nabi. Abdul Muttalib datuk Nabi, dia ada 10 anak. Tolak Abdullah yang mati bapa Nabi, ada 9. Dari 9 ni Abdul Muttalib pesan dekat Abu Talib, dalam ramai-ramai ni aku nak Abu Talib kau jaga Muhammad. Sedangkan Abu Talib dalam ramai-ramai tu, anak dia yang paling ramai, dia yang paling susah. Tapi Abdul Muttalib percaya dekat Abu Talib. Dijagalah Nabi elok-elok. Nabi SAW tiap kali Abu Talib balik ke rumah, balik bekerja kan, dia bawa lah balik makanan. Masa bawa balik makanan tu, Abu Talib perasan, kenapa Muhammad ni setiap kali balik bawa makanan, kenapa Muhammad ni tidur? Nabi tidur. Besok tu Nabi tengok Abu Talib balik bawa makanan, tengok Nabi tidur. Lama-lama Abu Talib panggil Nabi, Muhammad, pakcik duk perhati je dekat engkau ni. Setiap kali kalau pakcik balik bawa balik makanan, kau tidur. Kenapa tidur Muhammad? Kata Nabi, pakcik, macam mana saya nak berebut makanan yang haknya untuk anak pakcik, bukan hak saya, dia kata. Subhanallah, baik tak Nabi ni kan. Itu hak anak pakcik, bukan saya. Bagi pula hak dia dekat orang. Orang kita ni patang lepa tak? Disapu semua kan. Kalau bab tanah tu dia punya bergaduh saja kita lah.
Tanah jangan main-main. Ya Allah, ya Tuhanku, bab tanah ni. Lepas daripada saat tu apa berlaku, setiap kali Abu Talib balik, dia simpan makanan untuk Nabi. Muhammad ni untuk engkau. Macam tu dia sayang Nabi. Macam tu dia sayang Nabi. Kisah Abu Talib dengan Nabi ni panjang kisah dia. Tapi cerita dia masuk seronok. Kalau buka kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Saframa Al-Mubarakfuri. Kalau baca kitab tu, nangis lah. Saya, guru saya Prof Doktor apa, Amin Jalaluddin. Dia ni dulu dekan Fakulti Perubatan, lepas tu naik jadi VC UM masa tu. Sekarang ni dia masih bekerja lagi. Dia hadiahkan saya satu buku. Tajuk buku tu Biografi Muhammad bin Abdullah. Pergi cari buku tu. Biografi Muhammad bin Abdullah. Kalau baca buku tu macam novel je. Sedap. Yang tulis tu syarah saya lah, guru kami, Doktor siapa, ya Allah, lupa dah nama. Hidup lagi. Suami isteri, Dr. Naimah. Isteri Dr. Naimah, dia prof apa serupa nama dia, suami dia. Dia pengarah Akademi Islam di Melaya masa tu. Sedap buku tu. Kalau baca kisah Abu Talib dengan Nabi ni, ya Allah, macam mana Nabi pernah makan hati, terasa hati dengan Abu Talib. Abu Talib pernah pujuk Nabi. Lepas tu Abu Talib kata dekat ahli keluarga dia, pertahankan Nabi. Abu Talib nampak Nabi sembayang, semayanglah kau Muhammad, dia kata. Anak dia pula sembayang dengan Nabi. Macam mana dia tengkingnya orang yang nak bertukarkan dengan Nabi dengan lelaki lain. Kalau baca kisah Abu Talib ni tuan-tuan, Nabi ni sayang betul kat Abu Talib. Tapi malangnya, masa Abu Talib terbaring, nazak, Nabi duduk sebelah. Nabi kata dekat Abu Talib, pakcik, ucapkan kalimah La ilaha illallah. Kalau kau sebut La ilaha illallah, ada hujah aku di hadapan Allah nak bantu kau masuk ke syurga, pakcik. Masa Nabi pujuk Abu Talib, dalam waktu yang sama Abu Lahab sebelah tu pujuk juga Abu Talib. Abu Lahab dengan Abu Talib dia beradik. Dengan bapa Nabi, dia pakcik Nabi Abu Lahab ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, kata Abu Lahab, Abu Talib, apakah kau mahu nak meninggalkan agama nenek moyang kita? Kau nak hina ke agama nenek moyang kita? Nabi pujuk lagi, pakcik, ngucaplah pakcik. Pujuk, tak berhenti-berhenti Nabi mujuk. Tapi akhirnya Allah ajarkan kepada kita satu ilmu yang sangat besar. Sangat besar. Saya tuan-tuan baca kisah Nabi ni kan, saya baca, saya perhati. Dan kebanyakan sirah-sirah Nabi ni, saya akan jadikan anak saya tempat eksperimen saya. Anak saya ni eksperimen. Saya akan eksperimen dengan anak saya ni, dengan kisah Nabi ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi ajar kat kita apa? Allah ajar kat kita apa? Muhammad, engkau boleh dakwah dekat Abu Talib. Engkau boleh pujuk Abu Talib untuk mengucap dia kalimah syahadah. Tapi penentuan Abu Talib masuk Islam bukan duduk dekat engkau Muhammad. Tu duduk dekat Allah. Yahdilah linurihi man yasha. Hanya dialah Allah yang boleh bagi petunjuk kepada manusia. Nabi walaupun sebelah Abu Talib, pujuk menangis-nangis pun, Allah pegang hati Abu Talib kan, tetap juga tak boleh mengucap dia kalimah syahadah. Allah nak ajar kita sebagai mak bapak, anak kau tak berubah, jangan sedih. Itu kerja Allah. Anak saya ambil SPM sekarang ni dekat Semak Gajang. Bagi nak gila anak saya belajar tuan-tuan. Ni tengah bercuti balik 3-4 hari. Bagi nak gila anak saya belajar. Saya tengok dia belajar, budak SBP belajar kan. Dengan tak tidur saya kata. Kena pula paper sejarah pula, dah orang kata bocor pula dah. Budak tu kata apa? Saya tanya, saya rapat dengan budak form 5 tu. Dia kata apa? Ustaz, dia kata, bocor berbiarlah bocor. Kami tak nak repeat dah subjek sejarah. Susah dia kata sejarah baru ni. BI, Math susah pun okey lagi, sejarah tak nak dia kata. Saya kata susah pun tak apa. Susah ni ujian daripada Allah. Jangan kecewa dengan keputusan. Sebab Allah nak tengok bukan keputusan. Allah nak tengok usaha kita nak dapatkan keputusan. Mak ayah semua pegang betul-betul. Tengok Nabi kan, sampai nazak nak terputus nyawa Abu Talib, dia masih lagi berdakwah dekat Abu Talib kan. Allah nak tengok yang itu. Cerita Abu Talib masuk Islam tak masuk Islam, itu kerja Allah Ta'ala.
Allah nak tengok kita mak bapak, jangan berhenti nak didik anak. Jangan sama sekali keluar dekat mulut kita. Saya ni buatkan motivasi tuan-tuan. Ada mak bapak hantar anak kat saya, ustaz, saya dah jemu dengan anak saya, ustaz, saya dah putus asa dah. Jangan keluar perkataan putus asa, sedangkan Nabi SAW sampai nazak Abu Talib didik ajak kepada Islam. Kita baru duduk 10 tahun dengan anak dah putus asa. Nabi 23 tahun. Apa Nabi tak rasa tuan-tuan, sampai Nabi nak dibunuh sebab berdakwah untuk kita. Jangan putus asa. Hari kiamat Allah tidak melihat apa yang kita dapat. Allah bertanya apa yang kita buat. Kau bawa tak nak kau pergi masjid? Kau ajar tak dia aurat? Kau dengarkan tak dengan kisah Nabi ni? Tuan-tuan dan puan-puan, kisah Nabi ni sepatut kita mak bapak yang ajar dekat anak. Nabi sebut dalam hadis, adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Wahai mak bapak, ajarkan anak kamu 3 perkara. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, bacaan Al-Quran. 3 ni mak bapak cerita dekat anak. Baik, kau tak mampu nak cerita, bawa ke surau untuk dia dengar cerita ni. Jangan sampai hari kiamat Nabi tak mengaku kita mak bapak sebagai umat Nabi. Apa kau ceritakan dekat anak kau tentang aku? Kelahiran aku kau tak cerita dekat anak kau? Kau tak ceritakan pasal mak aku? Adik-beradik susuan aku siapa? Isteri aku siapa? Nabi pesan dekat mak bapak. Sebab tu saya banyak pesan dekat mak ayah. Siapa mak ayah yang masa kita muda dulu, masa anak kecil-kecil, tak berkesempatan nak cerita dekat anak pasal Nabi. Ilmu kita pun tak ada sangat masa dulu kan. Kerja pula tak sempat. Tuan-tuan, tolong rebut peluang. Saya banyak sebut dengan semua orang. Kalau berkumpul ahli keluarga, buat family gathering, pergi bercuti ke hotel mana ke, mana banglo dia pergi sekalipun, jangan lupa pastikan ada program tazkirah dalam keluarga. Walaupun 10-15 minit saja. Siapa bagi tazkirah? Bapak-bapak ni lah bagi tazkirah. Ni ilmu dah banyak semua ni. Setiap malam dengar kuliah, betul? Setiap malam dengar kuliah. Takkan tak ada ilmu nak share dengan anak, betul? Cerita walaupun sikit. Tak mampu nak cerita, kontak ustaz tu, ustaz boleh tak datang, kami ada family gathering ni. Saya banyak kali juga orang jemput saya dekat PD, dong kumpul kat banglo tu. Saya kata boleh, tapi dengan syarat yang pertama saya nak satu bilik. Saya kata takkan saya datang seorang, boleh anak saya juga, masa anak saya kecil dulu lah kan, dulu bayar je lah ustaz tu, bukan mahal pun, 3-4 ribu je kan. Jauh tu ke Kelangkawi dia ngajak. Saya ada satu family tu, dia buat qiyamulai sekali. Saya ceramah lepas isyak, ini bilik ustaz, kita buat qiyamulai besok, boleh tak? Boleh. Tuan-tuan, nak melepaskan daripada yang Nabi amanahkan, cerita dekat anak tu pasal Nabi. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab tu dengan anak, Nabi boleh bersabar dengan Abu Talib sampai nazak. Mak bapak dengan anak jangan putus asa ya. Jangan berhenti. Paling tidak doa. Kalau cerita doa pasal mak bapak kepada anak ni, ada 2 cerita yang sangat hebat. Berlaku kepada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Syafi'i, 2 ni. 2 cerita ni tuan-tuan, kita tangguhkan untuk Isra Mi'raj 2 tahun akan datang. Panjang cerita tu. Tapi cerita tu sangat menarik. Kita boleh baca cerita tu. Bacalah cerita tu, banyak tersebar cerita tu pun. Dekat internet pun banyak. Cuma sebab kita malah nak baca sangat kan. Suka dengar ustaz berceramah kan. Tak apalah, dia pula nanti ya, kambing-kambing. Tuan-tuan, Nabi sedih Abu Talib mati. Lantas Allah memahami isi hati Nabi. Muhammad, Abu Talib walaupun masuk neraka akan diseksa dengan api neraka yang paling ringan. Apa paling ringan tu? Dipakaikan terompah daripada neraka. Tapi pakai terompah tu pun menggelegak dah otak tu. Bara duduk kat tapak kaki, bukan api ya, terompah. Api tempat lain, terompah. Dekat tapak kaki, gelegak otak. Orang yang kena azab ni tuan-tuan, orang yang kena azab yang pakai terompah ni menggelegak otak, apa dia kata dekat Allah? Ya Allah, aku dah rasa inilah azab yang paling berat, dia kata. Padahal itu yang paling ringan. Janganlah masuk neraka, jangan. Yang paling ringan tu yang paling sakit. Dia kata itulah yang berat. Sebab sedihnya Nabi, Allah panggil Nabi bertemu dengan Allah. 3 hari lepas tu Khadijah lah mati. Allah tang Khadijah ni lagilah sedih. Orang lelaki sedih tak isteri mati? Tak bunyi pun lah.
Macam tak sedih. Eloklah ustaz, dia kata. Kan, nak kahwin seorang lelaki payah ustaz, dia kata. Sedih kan isteri mati kan. Dia percaya tak lelaki ni? Haram tak payahlah ni. Kan? Kat masjid surau subhanallah, subhanallah. Tapi saya percaya surau Darussalam ni semuanya orang yang bahagia, betul tak? Ni semua suami baik-baik kan? Tetap orang perempuan suami baik-baik kan? Angguklah, jangan tak angguk. Angguk je. Kan saya tunjuk ni sisi siapa yang tak mengangguk dia. Khadijah mati, sedih Nabi, ya Allah. Sedih Nabi. Khadijah ni tuan-tuan, ibu-ibu dengar cerita Khadijah. Khadijah ni masa Nabi pergi dapat wahyu yang pertama dekat Gua Hira. Kan masa tu Nabi bertemu dengan Jibril kan. Jibril ni dengan wajah yang sebenar. Nabi sebelum ni Jibril menyerupai manusia. Wajah sebenar. Jibril angkat sebelah tangan, sayap dia tu ada 600 sayap menutup bumi langit ni. Tak nampak benda. Nabi nampak Jibril, siapa ni? Takutnya Nabi. Dah lah macam itu Jibril. Bila Jibril kata dekat Nabi, baca Iqra, Nabi kata, aku tak tahu apa Jibril buat, kan dia peluk Nabi kan, kuat-kuat. Demam Nabi tuan-tuan, demam Nabi. Sebulan Nabi dekat Gua Hira. Balik-balik ke rumah, menggigil, takut. Sebagai isteri, tengok suami gitu, tak risau ke? Apa hal lelaki aku ni tak? Dah lah lama tak jumpa. Baliklah menggigil, demam. Tuan-tuan, ibu-ibu tengok ketenangan Sayyidatina Khadijah. Nabi kata dekat Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Nabi pun baring, Khadijah selimutkan Nabi. Tepuk Nabi. Macam itulah isteri kan. Kalau suami balik kerja, jangan bising-bising lagi. Tanya dulu, bang nak makan tak bang? Kalau abang kata dah cukup setakat tu, jangan banyak sangat tanya. Letih nak jawab. Ikut kajian psikologinya, orang perempuan sehari bercakap 22,000 patah perkataan. Lelaki 7,000 je. Sebab tu lelaki kurang bercakap, kota perkataan dah habis. Perempuan 22,000 tau. Lelaki kena faham ya. Perempuan takkan berhenti bertanya, bang dah makan ke belum? Dah. Makan kat mana? Kat office. Dengan siapa? Dengan kawan. Makan apa? Mi goreng. Kenapa makan mi goreng? Pernah tak nak jawab? Sukati perut aku lah nak makan, dia tak. Yang paling susah nak jawab, kenapa lapar masa tu bang? Kenapa tak lapar malam nanti makan sama-sama? Tak mati nak jawab macam itu. Itu belum cerita laki balik lambat lagi. Naik motor hari hujan. Bang, apa tak sampai dah pukul 7 dah bang? Hujan. Abang berteduh. Teduh kat mana? Ni bawah flyover ni ha? Tu dengan siapa tu? Lah orang berteduh sama orang hujan sama lah sini ha? Satu soalan dia tanya, yang ni suami tadi nak jawab. Kenapa hari hujan bang? Dia kata. Yang itu dia jawab macam mana kenapa hari hujan? Khadijah tenang. Apa dia kata dekat Nabi? Ya Rasulullah. Nabi tengah takut kan? Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah. Engkau ni menyelesaikan masalah orang bergaduh. Engkau bantu orang. Engkau menyatukan keluarga yang berpecah. Engkau menyempurnakan hajat manusia. Takkanlah Allah ni nak mengkhianati, nak menyakiti engkau. Nabi dengar perkataan tersebut dari mulut Khadijah, tenang hati Nabi. Itulah isteri sebenarnya. Isteri faham gini aja ya. Senjata orang perempuan adalah kelembutan. Suami buat hal, jangan ditengking. Lagi kita tengking, lagi kuat suara dia. Last kali kita menangis. Ya tak? Pegang je laki tu. Pegang tangan tu. Bang duduk bang. Dia tarik tangan. Tarik lagi tangan tu. Duduk. Bang, mari sini bang. Peluk elok-elok. Lembutlah hati dia. Sebab tu orang lelaki yang mana muka ketat-ketat datang kat surau tu, itu dah lama tak kena peluk dengan bini dia tu. Datang sembahyang muka ketat, jumpa orang semua ketat, itu semua dah lama tak kena peluk tu kan. Balik ni Nabi. Dan yang paling menyentuh hati, masa Sayyidatina Khadijah sakit, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ditakdirkan aku mati, ambil semua harta-harta ni, ambil semua, jadikan modal untuk berdakwah. Kalau duit ni semua dah habis,
Habis semua duit. Kau korek kubur aku, dia kata. Korek kubur aku. Ambil tulang-tulang aku, jualkan. Jadikan modal untuk kau berdakwah ya Rasulullah. Subhanallah. Mana tak sedih Nabi dengan kematian Khadijah? Sedih sangat. Orang perempuan nak dapat tak ganjaran macam Khadijah sebagai permaisuri dan juga ketua dari syurga? Nak tak? Nak tak? Nak kan? Kita praktik macam Khadijah buat. Khadijah kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, ini semua harta aku, ambil dah untuk berdakwah. Malam ni kita praktikkan apa yang Khadijah buat dekat Nabi. Sebelum tidur orang perempuan, panggil suami, bang, duduk kat sini bang. Bang, ini geran tanah. Ni akaun Maybank. Ni tabung haji. Ni geran rumah. Kalau saya mati bang, ambil semua benda ni bang, jadikan modal untuk berdakwah. Okey. Boleh buat? Nak jadi Khadijah kan? Buatlah. Orang perempuan, tabung haji kita, nama siapa? Pemegang amanah nama siapa? Orang perempuan, penama kita siapa kat tabung haji kita? Anak. Siapa bubuh nama suami? Bubuh nama suami. Kenapa tak bubuh nama suami? Kenapa tak bubuh nama suami? Apa dia? Suami curang? Jahat betul mulut kau. Terasa aku. Dia kata kat kita tu. Ada saya camah petang tadi, ustaz. Kalau dia kahwin lain macam mana? Kau kan dah mati. Bila masa pula kau nak jealous kan? Kau kan dah mati. Dia nak kahwin lain pun, biarlah dia kahwin lain. Dia ada nafsu, biarlah dia kahwin. Dia takkan dapat duit tu, jangan risau. Dia takkan dapat duit tu sebab faraid. Takkan boleh dapat. Dia ambil berdosa besar dia. Mahkamah tentukan, jangan risau. Orang lelaki, penama kita siapa? Isteri kan? Nombor 1 ke nombor 2 isteri tu? Sebab tu Nabi sedih. Sebab Nabi sedih, Allah pujuk Nabi Muhammad, jumpa kami. Jumpalah Allah. Ada beberapa lagi cerita, termasuklah peristiwa di Taif. Memandangkan dah habis waktu, kita sambung cerita Isra Mi'raj kita ni pada tahun hadapan insya-Allah. Tapi kan dia ada setengah surau tu dibuat 2 siri tu Isra Mi'raj. Sebab cerita dia panjang. Cerita pun panjang. Ni tak masuk lagi kan jumpa bau kubur Masyitah, tak cerita lagi kan? Belum cerita tapak kaki Bilal, tak belum lagi kan? Belum cerita lagi yang orang yang menggunting lidah, yang makan daging busuk, belum lagi. Oh, tu cerita lain pula. Oh, banyak cerita tu. Kan? Tapi kalau panggil saya kali kedua tu, faham lah. Kambing kena ada lah agak-agaknya. Orang Darussalam kot kan. Terima kasih banyak jemput saya sekali lagi. Saya mohon ampun dan mohon maaf salah silap semua, insya-Allah. InsyaAllah tahun ni saya buat jemaah pergi haji. Kalau siapa nak pergi haji, saya dengan syarikat Zahafiz. Nah, boleh dengan saya lah insya-Allah. Dengan visa apa Furoda kan, Mujamalah insya-Allah. InsyaAllah kita pergi nanti hampir-hampir kepada haji lah. Nanti saya akan tinggalkan iklan daripada JK kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yustajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyuk, nafsu tidak puas, doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah salat berjemaah di rumah-Mu ya Allah, sampailah kami mati, termasuklah zuriat kami, anak-anak, cucu-cucu kami dan seluruh umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal nasri innal insana lafi khus ila alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon ampun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.